Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abdul Samad Al-Panimbani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Sairus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan itulah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi yang macam saya ni muka surat 4, yang warna hijau kitab dia. Yang warna pink ni pula, kalau yang Rumi muka surat 2. Bukan, muka surat 3. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab wa ayyaj'alahu, situ kan betul, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim wa sababan lil fauzi bi jannatin naim. Dan artinya, dan mudah-mudahan bahawa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia dan dapat kemenangan dengan syurga yang amat nikmat. Ini masih lagi di bahagian muqaddimah ataupun kata-kata pengarang kitab, ucapan-ucapan dia. Tak masuk lagi isi. Masuk lagi isi. Beli telur masin banyak kali dah, isi tak masuk lagi. Belahan, tak apalah. Yang penting kita faham. Jadi nak habis dah ni, mukadimah dia nak habis dah. Sikit lagi, rasa malam ni habis lah. Lepas tu kita akan datang masuk isi dia. Jadi kata dia, kata Syekh,
wa ayyaj'alahu wa dan ayyaj'alahu jumlah du'aiyah, maknanya semoga ataupun makna kata doa, mudah-mudahanlah, yaj'alahu dijadikan akan dia. Dia ni maknanya kitab ni, maknanya akan dijadikan akan kitab ini khalisan, maknanya jadi yang ikhlas, diterima oleh Allah SWT. Sebab dia begini, kita ni dalam nak beramal, yang diterima Allah satu sahaja, iaitu khalisan, yakni ikhlas. Lain daripada ikhlas, mardud, yakni maknanya tertolak, tak diterima. Biar hebat macam mana pun, mayang tarawih 20 rakaat banyak, tapi tak ikhlas, satu pun tak dikira Allah. Tapi kalau dia semayang 2 rakaat je, tapi ikhlas, diterima Allah. Jadi dia begini. Asal-asalnya kita ni jahil. Jahil maknanya tak erti lah, atau bahasa kasar sikit, bodoh. Jangan marah, tapi itulah asal usul kita. Jadi daripada bodoh tu kita nak tukar jadi reti. Maka kita pun mengaji ilmu. Mengaji ilmu tujuan nak jadi alim. Maksud nak jadi alim tu maknanya nak reti, nak pandai. Nak pandai apa? Pandai boleh buat ibadat. Dan tujuan apa nak jadi pandai? Supaya amal yang kita buat tu betul. Sebab amal yang kita buat kalau tidak dengan ilmu, jadi tak betul. Bila jadi tak betul, orang cakap buat penat je lah. Semayang tapi tak diterima Allah. Sebab apa? Sebab salah. Kan, ambil uduk salah. Ada orang ambil uduk. Ambil uduk ni syarat dia mesti air rata pada anggota wuduk. Kadang-kadang kita buat lebih-lebih kurang. Kita pun basuh-basuh tangan, cepat sangat lipat. Kan, kita basuh tangan ni cepat sangat lipat. Lipat-lipat, bila buka rupanya celah ni tak basah. Bila tak basah, maknanya air wuduk tak sempurna pada anggota tangan. Bila air wuduk tak sempurna pada anggota tangan, kita pun semayang. Sedangkan wuduk tak sempurna. Bila wuduk tak sempurna, wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, kita pun semayang juga. Dah semayang tu sah tak? Tak sah. Lama mana buat? Kat 95 tahun dah Ustaz buat gitu. Contoh. Tak kata sama-sama, contoh. Kan? Lama dah. Lama tu tak semayang-semayang kan? Saya semayang belakang tu imam lagi. Kata. Dah memanglah, tapi tak sah. Bila tak sah tak terpakai. Sebab tu kita nak kena ada ilmu. Bukan sebab nak jadi ustaz, bukan nak sebab jadi tok guru. Jadi ustaz tu bonus. Mana tahu Allah bagi rezeki lebih dalam mengaji-ngaji, jadi ustaz, jadi tok guru. Tapi tujuan mengaji ilmu agama bukan nak jadi ustaz. Banyak orang salah faham hari ni. Hantar anak ngaji sekolah tapis, ngaji sekolah pondok, sebab nak jadi ustaz. Nah, cita-cita tu bagus, tapi kita kena faham, bukan itu sebenarnya mengaji agama. Tujuan mengaji agama yang paling asas, paling pertama sekali, sebab nak jadi orang yang beragama, supaya sah Islam yang kita mengaku sebagai agama ni, supaya kita jadi orang Islam yang sebenar-benar Islam. Ni banyak orang tak nak hantar anak sekolah agama. Bila kita tanya, awak tak hantar ngaji pondok? Saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Itu saya nak anak saya jadi engineer. Nampak? Nak jadi doktor gitu. Dia kata. Lepas tu kita tanya balik, dah doktor mana? Doktor kafir ke doktor Islam? Doktor Islam lah, dah tu tak mengaji agama, macam mana nak jadi doktor Islam? Dia gitu je. Bila tak mengaji agama, memang dia akidah taklah kafir, tapi takut-takut apa dia kerja dia buat ikut kafir, berkiblatkan kafir. Ni masalah ni kan. Masalah macam dunia kita di akhir zaman sekarang ni, kita berkiblatkan WHO tak habis-habis. Mula dah ni. Panduan sekadar mendengar nasihat bolehlah, tapi nak ikut telunjuk terus jangan. Sebab dia bukan daripada Islam, dia kafir. Kena hati-hati juga. Lagi kita di akhir zaman ni, orang kafir ni Allah tulis dah kan dalam Quran, mereka takkan reda pada kita selagi mana kita tak ikut dia. Jadi benda-benda macam ni nak kena ada
timbal balik. Terima dengar dia kata A, jangan terima bulat-bulat terus A. Kaji semula kaitannya dengan agama, kaitannya dengan Quran dan hadis dan sebagainya. Sebab kita ni dah di peringkat hujung. Saya nak cerita lebih-lebih pun takut jadi fitnah. Tapi ada satu orang kawan-kawan lah, sama-sama ustaz. Dia pergi berjumpa dengan Syekh Wan Izzuddin. Syekh Wan Izzuddin ni seorang wali Allah yang masih lagi hidup. Ada di belah utara lah. Saya pun tak tahu dia duduk mana. Syekh Wan Izzuddin. Jadi orang tanya ke Syekh Wan Izzuddin, Syekh, macam mana masalah Covid ni, Corona ni, macam mana nak settle ni? Apa jawab Syekh? Syekh jawab mudah. Tak apa, dia kata. Tunggu Imam Mahdi selesaikan semua. Dia kata. Tu. Situ pun kita terkejut dah. Hai, Imam Mahdi terus. Kan? Dekat sangat dah ke macam mana? Kemudian pula ini dibahas oleh ulama-ulama hadis. Perbincangan ulama-ulama hadis, mereka kumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. Akhirnya jumpalah satu hadis yang mengatakan Imam Mahdi takkan lahir melainkan setelah berlaku gerhana dalam bulan Ramadan, bulan yang sama dan berturut-turut. Maka kaji punya kaji pernah berlaku pada tahun 1981 bulan dalam bulan Ramadan, gerhana berlaku bulan yang sama 2 kali. Berlaku 2 kali dalam bulan Ramadan tahun 1981. Kemudian peristiwa yang sama berlaku lagi pada tahun 1982. Berturut-turut 2 tahun tu. Gerhana 2 kali berlaku dalam bulan Ramadan. Maka setengah pandangan beberapa ulama-ulama hadis mengatakan boleh jadi tanda itu tanda sudah lahirnya Imam Mahdi. Dan banyak kesepakatan ulama yang mengatakan kemungkinan besar Imam Mahdi sudah pun lahir. Cuma dia belum mengisytiharkan dirinya sebagai Imam Mahdi, kerana dalam hadis sebut dia akan menjelaskan atau menzahirkan dirinya pada ketika umurnya 40 tahun. Maka kira-kira tengok daripada tahun kita sekarang 2020 tolak 1981 atau tolak 1982, kira-kira kalau betul lah takdir itu, maknanya umur beliau sekarang mungkin 38 atau 39. Maknanya berbaki setahun atau 2 tahun lagi. Kemudian pula dalam kajian-kajian ulama macam mana? Sebab disebut bahawa Imam Mahdi akan bai'ah dan orang akan kenal dia Imam Mahdi di Mekah, di depan Kaabah. Ceritanya begini. Dalam kajian-kajian ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi dan sebagainya, maka waktu tu nanti Imam Mekah nak baca khutbah. Waktu tu nanti Imam Mekah nak baca khutbah, tapi tak lepas. Baca tak tahu dia macam mana, tapi tak lepas. Akhirnya dia turun. Orang lain ganti naik, tak lepas juga. Sampaikan setengah pandangan ulama kata ada yang sampai muntah darah pun ada. Memang tak boleh baca. Setengah riwayat kata hampir 10 orang imam bersilih ganti, naik tak jadi, naik turun balik, naik tak lepas baca. Sampailah akhirnya yang last kali Imam Mahdi yang naik. Bila dia naik baru dia boleh baca khutbah. Masa tu baru orang tahu, oh inilah dia yang ditunggu-tunggu, inilah insan yang disebut-sebut namanya, yang dinanti-nantikan. Maka orang pun waktu tu berbai'ah dengan dia. Jadi ini semua makna kata kita nak ceritanya supaya kita berhati-hatilah. Kita berada di akhir zaman, jangan mudah kita percaya satu-satu perkara, lebih-lebih lagi yang datang itu datangnya daripada golongan kafir ataupun munafik. Kerana kita ni berada di hujung zaman, di akhir zaman, dan fitnah-fitnah tu semakin meluas. Jadi apa-apa pun kita perbanyakkanlah berdoa kepada Allah, moga-moga di akhir zaman, di zaman fitnah ni kita ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak terikut perkara-perkara yang membuatkan kita menjadi jauh daripada Allah, menjauhkan diri kita daripada jalan kebenaran yang sebenar.
Baik. Jadi nak cerita tentang khalisan tadi ni. Jadi kita daripada jahil jadi berilmu. Kita pun mengaji. Okey, mengaji clear dah. Ingatkan mengaji hebat dah. Orang panggil alim lah. Orang kata ustaz dah. Kan? Sebut apa nama, cakap Arab tu menyembur-nyembur mulut. Mana terror dah, hebat dah. Ingatkan okey dah. Tak okey lagi. Tak okey lagi. Sebab kalau hanya berilmu saja tanpa beramal, nak boleh pahala tang mana? Sebab pahala itu dikira dengan amal. Bukan dengan ilmu semata-mata. Nah, ada ilmu tapi tak ada amal. Ada ilmu tapi tak ada amal. Dia tahu, kita tanya, semayang fardu ni wajib tak? Wajib semayang fardu ni. Siapa tak semayang dosa besar. Dah semayang, aku tak semayang lagi, dia kata. Jadi kalau tak semayang, walaupun dia tahu semayang tu wajib, nak boleh pahala tak mana? Malah boleh dosa lah pula kalau perkara tu barang wajib. Jadi makna kata mesti dengan amal. Kita belajar tentang solat tahajud, tapi tak pernah bangkit tahajud. Terkejut ada kan? Jadi nak boleh pahala tahajud celah mana? Jadi naknya dengan beramal. Kita tahu derma ni Allah akan gandakan berlipat kali ganda pahala, tapi lalu tabung buat tidur. Contoh kat sinilah. Tempat lain. Jadi tak boleh pahala ke? Jadi yang nak boleh pahala ni dengan amal. Jadi yang kita nak dengan ilmu tadi supaya buat apa nak berilmu? Sebab nak beramal. Tapi yang kadang-kadang sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, kata Imam Al-Ghazali, ada sesetengah orang di akhir zaman, dia kata orang mengaji ilmu agama sebab nak jadi pegawai yang rasmi, dia kata. Apa maksud dia? Nota kaki bawah tu dia ada tulis. Masuk pegawai yang rasmi maknanya tujuan mengaji sebab nak boleh jawatan, pangkat, kerja, gaji dan sebagainya. Sebab tu kita cakap awal-awal tadi, tujuan mengaji agama bukan nak jadi tok guru, bukan nak jadi ustaz, nak jadi orang yang ikut agama. Tu nombor satu dulu. Lepas tu boleh jadi ustaz, tu bonus, tambahan. Ni yang banyak bila tak faham, tak payahlah mengaji agama. Saya bukan nak jadi ustaz pun. Lepas tu nak jadi apa? Setan. Nampak? Ni sebab tu banyak orang meninggalkan pengajian agama. Sebab pada dia kata mengaji agama sebab nak jadi ustaz. Saya bukan nak jadi ustaz, saya nak jadi pomen. La ilaha illallah, sakit tu kan? Dah nak jadi pomen tu, pomen agama apa? Kalau pomen agama Islam, kena belajarlah ilmu agama Islam. Jangan belajar ilmu pomen je. Enjin pandai buka kan, tapi bab-bab agama, rukun Islam, rukun iman tak reti dah. Ambil sepanah ketuk atas kepala kan. Tu. Jadi biar clear. Jadi dah belajarlah pula. Tujuan belajar sebab apa? Nak beramal. Kita belajar, yang kita kadang-kadang kan, minta maaf cakap lah, kadang-kadang kita sibuk mengaji ilmu yang melebih-lebih. Ilmu yang bukan kadang-kadang kita nak pakai pun dalam kehidupan kita. Contohlah kan, mengaji isi, ngaji kan. Contoh kita mengaji apa nama orang cakap, bermazhab-mazhab. Mazhab Maliki pun mengaji juga, mazhab Hambali pun mengaji juga, mazhab Hanafi mengaji juga, mazhab Syafi'i pun mengaji juga. Mengaji. Itu masalah. Jadi baik, lepas tu kita mengaji banyak-banyak mazhab. Bukanlah tak elok, tapi orang kata dah kita nak beramal lagi, nak pakai mazhab mana? Kita nak pakai 4 mazhab ke? Kita nak pakai satu je. Lepas tu yang belajar sampai banyak sangat tu, sebab apa? Sebab dia tak faham. Tujuan mengaji sebab nak beramal. Lainlah kalau mengaji banyak-banyak tu sebab dia diamanahkan sebagai mufti. Jadi dia kena tahu mazhab-mazhab lain juga. Tak apalah. Dah kita mufti celah mana dekat Taman Lela ni. Jadi kita mengaji sekadar tujuan nak beramal. Kenapa belajar ambil uduk? Sebab nak ambil uduk. Kenapa belajar bab semayang? Sebab saya nak semayang kan. Jadi belajar tujuan, biar ilmunya tak banyak, ilmu sikit je, tapi dengan ilmu yang sikit itulah kita beramal. Dengan beramal yang banyak itulah boleh pahala. Apa ilmu banyak tapi amalnya sikit. Ilmu berkitab-kitab, berjilid-jilid, satu kontainer penuh kitab dia saja. Dah bagi amal, dah berdengkur saja amal dia. Dah macam mana nak boleh jadi ke pahala situ? Sebab tu tak boleh.
Dan pula dalam beramal pula, bila kita sudah tahu, kita kena kongsikan perkara yang kita tahu kepada orang yang tidak tahu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kan, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia diam, dia sembunyikan, dia tak nak cakap, konon-konon play safe. Kalau cakap nanti orang terasa hati, nanti orang marah, kerajaan pula lah, apalah, polis tangkap lah, baik diam aku. Benda tu tahu salah, tapi dia diam. Fakatamahu, dia aljamahumullah, maka dia akan dicambuk oleh Allah min nari yaumal qiyamah, daripada cambuk api neraka pada hari kiamat. Maksud cambuk maknanya dia akan disebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat Allah di dalam neraka dia pada hari kiamat. Jangan main-main. Dalam hadis yang lain lebih dahsyat lagi bunyi dia. Dalam kitab Ayyuhal Walad, sabda Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling pedih, orang yang paling siksa pada hari kiamat nanti, alimun la yanfa'uhullahu bi ilmihi, orang yang paling pedih pada hari kiamat nanti siksaan dia ialah orang yang alim, yang ilmunya tak memberi manfaat kepada dirinya dan seluruh umat Islam. Ilmu ni tak bagi manfaat. Ilmu dia bukan boleh nak tolong orang, tak. Ilmu dia lebih kepada nak sebab jawatan dia, nak pangkat dia, nak gaji dia, nak duit dia, untuk dia bahagian dunia ni. Padahal benda yang salah depan mata dia buat senyap. Padahal dalam ilmu dia tahu benda ni salah ni, ada ayat Qurannya, ada hadisnya, tapi buat senyap. Tak apalah, teruskanlah dengan keseronokan duniawi yang kamu kecap. Maka kamu akan menimpa asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Kamu akan ditimpa azab yang paling pedih dari kalangan seluruh manusia. Dalam banyak manusia, dia paling pedih sekali. Sebab apa? Sebab dia orang alim yang mendiamkan ilmunya. Orang bodoh, orang jahil yang tak tahu, kemudian dia tak cakap apa-apa, dia tak kena teruk sangat siksa. Orang alim dia tahu dah benda tu salah, tapi dia tak tegur benda tu salah, dia teruk siksa. Betul, ada pula yang jawab, kalau macam tu baik duk jadi jahil Ustaz. Selamat sikit dia kata. Tak apa, memanglah dari segi situ nampak macam selamat, tapi nak masuk syurga pula payah dah jahil. Buat benda semua salah, semayang salah, itu salah, dan macam mana nak boleh masuk syurga? Jadi susah juga. Jadi macam mana nak buat? Kenalah jadi orang yang berilmu, tapi hati-hati dengan ilmu kita. Mana amallah pula dengan ilmu tu, janganlah diamkan saja. Gitu. Kemudian kita dah berilmu, kemudian kita dah beramal. Ingatkan kita okey dah beramal. Okey dah, banyak dah semayang. Tahajud saja semayang malam sampai bengkak dahi-dahi. Kadang-kadang darah terus dahi. Kuat sangat sujud. Nampak? Tasbih berapa kali putus dah. Ni beli yang ke-18 dah ni tasbih, dia kata. Asyik tasbih putus, asyik tasbih, kuat zikir. Lama-lama kawan kata, hang pakai yang button ni, yang ni modernnya ni. Tekan yang button sampai pecah button. Kuatnya zikir. Nampak? Hebat. Kan? Makna kata amal dah banyak dah. Alhamdulillah, ilmu dah pandai, alim dah. Kemudian beramal, amal pula hebat. Ingatkan okey dah? Dah okey lagi. Tiba-tiba dalam beramal yang banyak tu, dalam hatinya ada riak. Aku ni nak tunjuk kat orang, kan? Buat ni, mula-mula slow baca Quran. Dia datang awal, jadi tak ada nak buat apa, sembahyang sunat dah. Dia pun bacalah, buka Quran, a'udzubillah. Mula slow je. Tiba dengar sek. Ada slipper orang baru sampai. Setan kata tu kawan hang datang. Dia dulu kata ke hang tak reti baca Quran. Baca kuat sikit bagi dia dengar. Mulalah a'udzubillah. Taranum terus. Tarik, sengit-sengit kepala tarik. Sebab apa? Sebab nak tunjuk kat orang. Gigi semayang subuh. Lepas semayang subuh tu ada kuliah subuh. Kan? Dia duduk depan sekali, tak main. Duduk belakang, duduk depan sekali. Kan? Di sebelah kaki ustaz duduk. Nampak? Tiba-tiba tersengguk. Dengar-dengar tersengguk. Kawan pun siku. Ustaz depan tu. Hormat sikit. Ni apa? Sengguk depan ustaz. Nanti ustaz tengok ni. Kawan dia pun bisik kawan dia. Hang tak tahu sebab apa aku ngantuk pagi ni. Cuba tanya. Dia suruh tanya. Kawan dia kata, awak tahajud. Berapa dengan tahajud? Tak, 12 rakaat je.
Dia kata 12 rakaat je. Itu pun dia kata hari kerja, kalau hari cuti 24 dia kata. Kat 8 tahun dah macam ni dia kata. Tak tahu lah, jadi biasa lah, tak tahu lah. Tak boleh lah tak buat ni. Dia jadi pelik lah. Wah, cik. Padahal tu memang dah pelik dah hang tu. Nah, jadi wasak dah amal pergi cerita kat orang buat apa? Bukan orang boleh bagi kita duit. Orang pun dengar kata, "Oi, 12 rakaat tahajud, ambil ah 12,000." Kalau macam tu memang baloi kita cakap kat orang. Tapi kita cakap kat orang, orang bagi apa tak? Tak ada bagi apa. Orang tu nak jamin syurga pun tak boleh nak jamin. Dia sendiri pun tak tentu lepas lagi. Cukuplah Allah yang tahu, kerana Allah yang boleh jamin kita syurga atau neraka. Jadi maknanya dalam dah beramal yang banyak tu, ingat hebat dah amalnya banyak, kena jaga pula amal tu jangan sampai rosak dengan perkara-perkara yang akan merosakkan amal ibadat kita. Haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Rugi penat je lah. Penat kan, sampai terkoyak tikar sejadah, kuatnya sujud berlubang boleh tembus kepala kan. Hebat, tapi lupa-lupanya balik jumpa Allah, satu pun Allah tak kira. Sebab apa? Sebab tak ikhlas. Sebab itulah Syekh dia sebut wa ayyaj'aluhu khalisan, dan moga-mogalah Allah jadikan apa yang dibuat ini khalisan, ikhlas. Sebab apa? Sebab yang kita nak ikhlas. Bukan dia nak kitab ni siap. Kalau kitab ni siap dikarang tapi tak ikhlas, tak ada makna tak? Tapi yang dia nak biar ikhlas. Siap tak siap itu nombor 2. Yang penting ikhlas dulu. Sama kat kita mengaji. Bukan nak mesti nak alik, nak faham saja. Saya mengaji ni dia kata dia sembang lepas habis kuliah ni, sembang dengan kawan-kawan dia. Hang faham tak dia ustaz sebut apa tadi? Aku tak berapa nak faham, member dia kata. Itulah hang lembab. Dia kata aku faham. Aku setakat ni kuliah sebulan kat surau ni, semua ustaz mengajar aku faham. Dia kata, kalau nak suruh ulang balik, aku boleh ulang balik. Apa guna kalau kamu faham tapi kamu tak ikhlas? Jadi faham tu tak memberi manfaat. Kita nak benda tu jadi, siap, faham, tapi hujung sekali ikhlas. Nak sampai tahap hujung tu payah. Nak sampai tahap ikhlas tu payah. Sebab hati kita ni mudah teringat-ingat. Itu tak ikhlas tu. Tanda ikhlas dia tak ingat dah. Tanda ikhlas ni lupa terus. Sebab tu perkara yang paling ikhlas sekali kita buat atas muka bumi ni, iaitu buang air. Itu memang ikhlas sungguh. Betul tak? Sebab apa? Sebab lepas kita melepah, tak ada pun kita terngiang-ngiang akan ingat taik tu. Sedihnya. Awak sedih? Banyak keluar tadi, kata. Tak ada fikir. Dah lantak banyak ke sikit lantak lah. Tak ada pula pergi tanya kawan, pipe ni arah mana? Dia bawa pergi mana? Najis aku bawa pergi belah Taiping ke belah sana? Tak tanya. Lantak dia nak pergi mana pun aku tak kisah. Lantak dia nak jadi, dia nak pergi masuk ke mana ke, lantak dia. Lantak dia tu nama ikhlas tu. Itulah ikhlas. Ini kadang-kadang, contohlah, ni contoh aja. Kita wakaf periuk, adalah periuk apa semua kat rumah tu, kampung mak punya dulu, dah tak ada siapa nak pakai, wakaf ke masjid kan. Lepas tu esok-esok tanya pula, mana periuk saya yang saya bagi kat masjid dulu? Bila kita dah niat wakaf, tak ada istilah saya punya dah. Mana dia punya-punya dah. Bila wakaf, itu Allah punya, hak Allah. Pengurusi masjid pun tak boleh kata tu dia punya. AJK pun tak boleh kata dia punya. Itu hak Allah, sebab barang wakaf. Kipas-kipas ni apa semua, aircon kita wakaf. Jangan kata aircon ni saya wakaf dulu. Tak payah sebut lah hang ke apa. Bila dah wakaf, bukan hang dah. Itu namanya ikhlas. Ada. Ni komplain. Mana duit aku derma banyak-banyak kat surau, tak buat makan-makan pun. Dia tanya, kenapa tak buat makan? Duit aku derma. Kita tanya, derma banyak mana? RM1. RM1 derma. Minta nak makan. Nak ambil tabung ketuk atas kepala dia. Jangan tanya dah, tak payah ungkit dah. Kita derma dah. Ya, buat tahu. Dah tu. Dah habislah kalau kita tak tanya. AJK masjid buat lesap gitulah. Itu dia dengan Allah. Dia tanggung lah. Sebab dia dah dapat duit wakaf, duit orang ramai, dia pula kena tanggung. Kita tak payah sibuk dah, sebab kita dah wakaf, kita dah bagi, dah infak. Sebab takut-takut kalau kita duk tanya-tanya balik,
Takut hilang dah ikhlas tu. Bila hilang ikhlas, tak rugi ke tuan-tuan? Sian, kita penat, kita cuba beramal sungguh-sungguh, balik jumpa Allah ingatkan kaya, rupanya muflis. Allah kata tak ada satu pahala pun yang lekat. Ada. Takut jadi macam tu. Jadi sebab itulah yang kita nak, seperti mana Syekh ni nak, iaitu perkara dia mestilah khalisan. Apa-apa kita buat atas muka bumi ni, kita nak dia ikhlas. Tak apa, tak banyak tak apa, sikit pun tak apa, janji ikhlas. Kadang-kadang kat pondok kami tu ada orang dia suka derma, tiap-tiap bulan dia hantar. Kadang-kadang dia hantar wang pos, kadang dia bank in dan sebagainya. Tapi tak banyak, bukan sampai 150. Dan dia bagi RM5 je. RM5 tapi istiqamah. Tiap-tiap bulan dia bagi RM5. Tiap-tiap bulan bagi RM5. Nah, tak apa walaupun RM5 je, janji dia ikhlas. Kita banyak sekali. Sekali itulah. Lepas tu cakap pula tu. Aku bagi kat pondok Ustaz Siddiq tak banyak mana, dalam 2,500 cari cerita dengan orang. Nampak? Tak payah cerita lah kan. Apa kalau bagi RM2.5 apa tak cerita? 2,500 baru nak cerita. Nak? Jadi gitu. Jadi yang pentingnya bukan soal kuantiti, bukan soal banyak atau sikit, bukan soal hebat tak hebat, tapi soalnya ikhlas tak ikhlas. Bila ikhlas, sikit pun hebat, banyak pun hebat. Nak? Itu. Jadi yang kita nak iaitu ikhlas. Liwajhihil karim, kata dia, bagi wajahnya yang mulia. Wajahnya siapa? Nya Allah. Tapi maksud wajah Allah di sini bukan wajah bermaksud wajah macam kita bayang ni, wajah muka kita ni. Tapi wajah di sini ditakwil dengan makna zat. Maknanya dengan diri Allah yang maha mulia. Moga-mogalah maknanya diikhlaskan perkara yang dibuat ni, yakni kitab ni, amalan ilmu ni, Allah ikhlaskan kepada zat Allah, kepada diri Allah semata-mata. Maknanya tujuan buat ni semata-mata untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Bila buat semata-mata untuk Allah, barulah itu sebenarnya namanya ikhlas. Jadi macam mana nak boleh jadi ikhlas buat semata-mata kerana Allah? Maka buang segala kepentingan-kepentingan yang lain. Kita ni kadang-kadang apa benda kita buat ada kepentingan-kepentingan, tu penyakit masalah. Minta maaf cakap lah, bukan sini, ni tempat lain. Contoh aja. Kan tak boleh balik lagi. Kadang-kadang tu imam, dia datang semayang jemaah sebab dia bertugas. Time dia tak bertugas, dia tak datang. Jadi kepentingan dia datang tu kerana apa? Kerana bertugas saja. Bukan kerana sebagai hamba Allah untuk sujud pada Allah dalam surau. Tapi sebab apa? Sebab allowance. Kan kalau aku tak datang time aku bertugas, allowance lah tak dapat, ni kata. Gi merangkak pun gi sebab allowance ni pasal. Jadi rosak ni kan. Jadi imam tu bagus dah, hebat. Kalau boleh jadi imam ni, belakang dia makmum, sekali makmum tu amin dia punya Fatihah, berbanyak pahala dapat. Hebat kalau nak ikutkan ganjaran Allah nak bagi. Tiba-tiba buat tu tak ikhlas, apa pun tak ada. Rugilah kita kan. Jadi jangan ada sebarang kepentingan lain. Kita nak jadi menteri, jangan sebab kepentingan jawatan dan pangkat dan sebagainya. Kalau nak pegang tampuk pemerintahan sebagai pemimpin, kepentingannya satu, yakni Allah dan Rasul, yakni berkait dengan Islam. Itu saja penting. Aku jadi menteri ni sebab nak tolong Islam, tu je. Aku jadi esko ke, aku jadi ketua kampung ke, aku jadi apa pun sebab aku nak buat Islam, aku nak angkat Islam, aku nak tegakkan Islam. Tu je kan. Kalau orang tak nak ikut cara aku yang ni nak bawa Islam, dia nak pecat aku, pecat lah. Sebab aku bukan nak jawatan, aku nak tegakkan Islam. Yang tu barulah dia tak makan saman. Orang nak buat apa? Nak rasuah, taklud. Sebab sebab kepentingannya Allah Rasul je. Tapi bila ada kepentingan-kepentingan lain, hancur. Mikir balik ini, kalau tak ikut apa yang kami kata ni, makna kata jawatan ni kami terpaksa lah ambil balik dekat hang ni. Dah jangan macam tu, dah aku buat. Cuma kita cover lah sikit. Boleh. Dia kona kat sini, kona kat sini. Sebab ada kepentingan. Kepentingan duniawi, kepentingan pangkat, kepentingan jawatan kan. Kalau asatizah pula, golongan agamawan pula, kepentingannya sampul. Imanuhum fi sampulihim. Iman mereka duduk dalam sampul kan. Gigi sekali tu dia pergi tengok-tengok sampulnya nipis.
Buka-buka kan ada dalam RM20. Rupanya benda hari tu tersilap, yang RM20 tu nak buh dalam tabung sekolah. Jadi tersilap bubuh. Yang patutnya ustaz tu 200 tu masuk tabung, 20 tu masuk kat poket ustaz. Terbalik. Tengok 20. Nak bulan depan nak telefon kata ni tak maaf sakit perut ni kata. Sakit perut terus dah RM20. Mana tak sakit perut? Rupa-rupanya bukan sakit perut, ngajar tempat lain pula dah. Sebab tempat lain tu bayar tinggi lagi. Tu nyakit tu. Jadi makna kepentingan dia pergi mengajar tu sebab nak menyampaikan dakwah ke sebab nak ni? Habis dah. Nampak? Tu yang ada demand tu. Ada yang nak panggil ceramah, dia kata kurang-kurang 2,000 nak panggil saya. Kan? Minta duit sana, minta itu sini. Kita pun AJK masjid pun satu hal juga. Korek habis tabung masjid, cari juga 2,000 tu. Patut tak payah layan orang macam ni. Dah boleh faedah benda kita panggil. Tak boleh ilmu pun kalau jenis mengajar tak ikhlas gitu. Tak apa? Sebab nak crowd. Kita pun menyakit juga. Sebab nak popular. Nak supaya masjid kita orang sebut-sebut nama. Masjid tu hari tu panggil dia ni ustaz popular ni. Betul tak? Tapi bukan sinilah. Tempat lain. Semua tempat lain. Nak contoh. Jadi kita ni biar cari apa pun lillahi ta'ala, kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana populariti, bukan nak ranking, bukan nak rating, bukan nak apa. Itu orang cakap apa? Anugerah. Kita dah buat yang terbaik, tiba-tiba menang, masjid kita dapat anugerah masjid terbaik dalam Perak. Alhamdulillah. Tapi bukan kita sebab nakkan rating tu. Kita nak buat yang terbaik di pandangan Allah. Tiba-tiba Allah nak suluhkan pandangan tu pada makhluk juga, sehingga makhluk nampak hebatnya masjid kita. Alhamdulillah. Tapi bukan itu kita nak. Yang kita nak pada pandangan Allah, bukan pada pandangan makhluk. Pada pandangan Allah itulah baru khalisan. Bila orang ni dia tak ada kepentingan lain, dia akan cakap tu jujur. Dia akan cakap itu dengan hak. Tak kira siapa pun di hadapan dia, siapa pun yang menentang dia, dia akan cakap kalau benda tu benar, benar. Benda tu salah, salah. Dia takkan konak gitu. Tak kira. Jadi kita ni biar buat kerja. Sebab apa? Sebab kalau kerja kita tak ikhlas, pulun nak hebat macam mana, takbir lah kuat macam mana pun, tak ada nilai di sisi Allah. Dah tak benar kita. Tak sedih kita berjuang berapa puluh tahun kan? Nak boleh jadi menang dan sebagainya, tiba-tiba Allah tak terima perjuangan yang kita buat. Sebab apa? Sebab tidak ada khalisan di dalamnya. Bukan buat kerana Allah, kerana ada kepentingan lain. Kepentingan nak jadi exco, kepentingan nak dapat ni, kepentingan nak dapat tu, kepentingan nak dapat GLC ni, projek ni, projek tu, habis. Ada. Dah mula dah ni. Sebab tu kita sebut nak time kalah itu kita rasa susah, tapi time menang lagi susah. Sebab apa? Nak jaga bukan senang. Nak jaga hati kita. Cakap bahagian bawah memang kadang-kadang kita senang nak cakap. Apa jadi menteri pun nak lagi duit rasuah lah apalah. Memanglah sebab kita tak jadi lagi. Cuba kita jadi, silat-silat kita lebih lagi pula. Sebab ujian dia berat. Sebab tu jangan meminta-minta jawatan kalau kita tak layak. Sebab apa? Sebab takut kita tak dapat nak jaga tu. Dia punya ujian dia tu berat. Jadi biarlah jawatan yang kita pegang tu atas orang cakap amanah yang Allah sendiri pikulkan atas kita. Bukan kita minta, tapi dah orang ramai pilih apa semua, dah tak ada calon yang lain, maka kita pun terimalah, tapi terima dengan rasa takut. Tak payah jauh, tak payah kata kampung. Pengurusi masjid surau cukup dah. Kita nak pegang tu, pegang dengan rasa takut. Bukan pegang dengan rasa dengan rasa sombong. Masjid aku pengurusi masjid tu aku punya masjid. Bila pula dia punya masjid? Masjid Allah. Kan? Kita cuma diamanahkan tolong jaga saja. Macam dreba bawa kereta agung lah. Kereta tu agung punya. Dia tu jadi dreba tolong bawa tapi dia mengalahkan agung. Dia kata kereta aku ni.
Nampak? Kita aku sibuk kan. Habis tu. Itu jadi masalah tu. Jadi sebab apa? Sebab hati tak terdidik dengan keikhlasan. Sebab apa? Sebab tidak mengenal Allah, tak nampak Allah. Jangan main-main perkara-perkara begini. Wasababan lil fauzi bi jannatin naim. Dan dengan sebab mendapat dengan sebab ikhlas tadi lil fauzi, maka mendapatlah akan kemenangan bi jannati, dengan syurga an-naim. Maka sebab apa nak sangat ikhlas ni? Sebab dengan ikhlas itulah baru kita mendapat fauzun. Fauzun artinya kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang sebenarnya bukan masuk Putrajaya. Kita tersalah sangka. Kita menang pilihan raya baru kita menang dah. Tak menang lagi sebenarnya. Menang yang sebenar ialah mendapat syurga Allah. Apa tanda mendapat syurga Allah? Mendapat redha Allah. Dapat menegakkan Islam di atas muka bumi. Itu baru kemenangan yang sebenar. Kan? Kalau jadi Putrajaya je tapi belum dapat menegakkan Islam yang sebenar, masih lagi belum dikira sebagai menang. Tapi kita berusahalah untuk capai kemenangan. Supaya jangan kita ada dikira sebagai istilah zon selesa. Tuan-tuan, jangan. Tok Guru kami pesan, zon selesa ni tak akan ada melainkan setelah kedua-dua belah kaki kita, dua-dua belah, bukan sebelah, dua-dua belah kaki kita sudah masuk dalam syurga Allah, baru dipanggil zon selesa. Masuk zon selesa je, barulah kita puas hati. Baru nak, kita tak payah risau apa dah. Tapi selagi kaki kita tak masuk kedua-dua belah dalam syurga Allah, jangan rasa macam selesa sangat dah. Kita masih lagi kena timbul rasa risau, takut dan sebagainya. Sebab bila-bila masa saja kita boleh jatuh. Jangan ingat hari ni kita bagus dah. Dulu main lepak kedai kopi, tak main surau masjid. Sekarang kita berubah dah. Kopi lagi, tapi kopi di surau. Tak main dah lepak-lepak luar, duduk surau, mengaji, solat jemaah. Ingatkan okey bagus dah. Jangan rasa aku bagus dah, okey lah ni duduk surau dah. Tak. Kadang ujian dia bertambah lagi berat. Berbanding orang maksiat dengan orang taat, ujian dia lagi berat pada orang taat. Sebab apa? Sebab taat tu pangkat yang tinggi, maksiat pangkat yang rendah. Sama gak kalau dalam hierarki keduniaan, kerja yang kita buat dalam dunia ni, risiko pangkat atas, jawatan atas lagi besar ujian dia daripada orang yang jawatan rendah. Macam orang kerja Pak Gad, dia jaga bangunan je. Dia tak ada teruk nak mikir macam mana nak bagi untung syarikat lah ya. Time boss tak ada, dia tidur gitu je. Nampak? Malam sekali round kunci dia punya tempat tu, tulis report, okey dah round sekali. Lepak pula. Gitu je. Ujian dia tak berat sangat, tapi adalah juga sikit banding yang bos-bos besar kat dalam tu. Nampak macam relax, pakai kereta hebat, gaji besar, tapi kat kepala ni sakit ni. Fikir macam mana nak bagi untung ni bertahan. Kalau tak ada pembaharuan apa-apa, drop. Contohlah, kita ambil contoh syarikat buat telefon. Kalau dia dah berjaya buat satu telefon, lepas tu dia rasa okey dah, tak payah buat dah. Ingat habis jatuh. Kalau dia tak cuba nak upgrade pula supaya mengikut zaman, supaya orang tetap nak beli produk dia lagi. Dia kena fikir berapa pula malam tak boleh nak tidur, fikir macam mana nak buat canggih lagi, macam mana ni. Pening. Itu bahagian duniawi. Dan bahagian ukhrawi begitu juga. Kan? Orang yang maksiat apa semua ni memanglah berdosa. Tapi ujian dia tak seberat kita yang taat. Orang yang buat taat, ujian dia lagi berat. Ingatkan bagus dah semayang, setan duk cucuk pula. Setan kata hang semayang ni bagus. Tak macam orang lain. Orang lain habis semayang isyak lagi, pakat keluar semua pergi cari telur masin. Hang semayang sunat dulu. Bagus siap dengan witir lagi. Habis dah. Semayang tak salah, silakan semayang. Tapi rasa hebat daripada orang lain, tu yang salah. Rasa bagus daripada orang lain, tu yang salah. Mulalah dia memandang serong pada orang lain. Apa? Pakai je serban, tapi keluar surau dia paling awal. Apa dia? Ada tak jenis ni? Ada.
Nampak? Kita dah terkena dah kalau macam tu. Sebab tu jangan. Kalau benda tu lintah dalam kepala kita, lintah di hati kita, tolak tepi. Cakap setan, jangan cakap banyak, diam. Cakap itu. Tapi jangan cakap kuat-kuat lah, takut kawan sebelah terasa. Tiba-tiba setan, diam. Asal bagi aku setan kata. Nampak? Padahal bukan marah kawan dia marah setan sebab setan kacau pemikirannya. Jadi nak ceritanya bukan senang. Tak ada zon selesa. Dalam buat taat pun dah baca dalam kitab Jauharul Manhub wa Munabbihatul Qulub. Kan selalu dah ustaz-ustaz semua cerita. Tok wali, seorang wali yang namanya Basisah. Wali tu, kan? Dalam kitab sebut anak murid dia saja boleh terbang. Anak murid dia boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang, tok guru? Macam roket tu, tok guru. Makna orang hebat, alim, warak, ibadat hebat, dengan karamah Allah bagi kat dia hebat. Tapi last sekali mati macam mana? Mati kapi. Wali tu mati kapi. Dan kalau kita wali, kena renung-renung lah. Maknanya tak ada zon selamat, tak ada zon selesa. Dah jadi ustaz, jadi tok guru, lagi besar ujian. Masa zaman baru-baru keluar pondok ataupun baru-baru balik daripada Mesir, orang tak kenal kita lagi, kan? Kita pun kata apa? Tak apa, saya mengajar Taman Lela, surau tak bagi duit pun tak apa. Lagipun saya duduk dekat sini je. Dia kata tak bayar pun tak apa. Sebab apa? Belum terkenal. Memanglah cakap begitu. Bila nama dah hot, asyik keluar YouTube je. Asal buka YouTube, muka dia. Asal muka dia kat YouTube, kan? Dah hebat sangat, top dah. Penceramah terkenal Malaysia, kan? Dah top sangat. Walau surau sebelah rumah nak jemput, jadual penuh. Dan kalau nak panggil pun kurang-kurang dalam 3,000 lah. Sebab jarak nak jalan daripada rumah langkah tu kat 3,000 langkah tu. Jadi satu langkah 1,000 dia kata. Dah mula lah. Sebab apa dah letak harga? Sebab dah hot. Tapi masa awal-awal dulu orang tak kenal, tak apa, masa tu tawaduk lagi. Dah, saya ngajar free je. Ngajar free. Ada. Itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab payah. Nak boleh kepada nak ikhlas yang sebenar-benar ikhlas, kita diuji sentiasa sehinggalah Allah ambil nyawa kita dan masuklah ke alam akhirat dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Barulah selesai segala mehnah dan ujian yang kita nak kena harum. Selagi tak sampai situ, lagi itulah kita nak kena sabar, nak kena teliti dalam kerja buat, kita cek balik. Kalau ada orang tegur, kita ambil teguran tu, kritikan tu, ambil sebagai kritikan yang membina, kan? Sebab apa? Sebab ni nak bertahan sampai nak boleh kepada syurga Allah. Sebab tu orang alim-alim besar, orang-orang warak tinggi, bukanlah dia minta mati, tapi dia kata kalau mati awal pun baik juga, dia kata. Sebab apa? Sebab nak duduk dalam dunia yang fana ni lama-lama payah nak jaga. Nak jaga hati, nak jaga amal, bukan senang. Kita nak hidup lama macam 95, kan? Nak hidup lama tapi banyak dosa, buat apa? Kan? Jadi takut juga kita, kan? Kita taubat dosa yang kita ada sekarang ni. Kemudian kita cubalah bertahan amal yang setakat kita mampu. Sampailah kita letakkan persediaan, ya Allah, nak seandainya kalau engkau nak ambil aku dah, insya-Allah aku dah bersedia. Cuba buat begitu. Tapi jangan cakap malam ni lah. Takut selesai malam ni tu kot. Taubat dulu sungguh-sungguh, ganti balik hutang-hutang apa semua. Lepas tu kita kena buat persediaan tu. Persediaan nak mati, kan? Tanya kawan-kawan mana-mana yang aku ada hutang dulu, sekarang ni adalah duit-duit ni apa sikit, aku bayarlah hutang. Nak selesaikan. Biar orang kata, macam nak buang terbiak dia ni, nak mampus ke apa? Nak kata memang nak mampu pun, hang pun nak mampu juga, kata. Semua orang nak mampu, kata. Betul. Supaya kita ada persediaan. Bila kita ada persediaan, barulah corak hidup kita tu jadi elok, jadi baik. Yang jadi hari ni, kita sangka kita lambat lagi mati. Itu masalahnya. Sebab tu kita buat relax, tak tobat lagi, tangguh-tangguh tobat, hutang pun biar-biar lagi. Sebab kita sangka esok ada lagi hari untuk aku, esok ada lagi. Belum tentu. Tak kira siapa-siapa pun, baik tua baik muda. Jadi kemenangan yang sebenar ialah jannatin naim.
Yang itulah yang disebut oleh Syekh, maknanya syurga. Bila dapat syurga, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya kejayaan. Wa huwa yashtamilu ala muqaddimatin wa arba'ati aqsam. Maka dia kata, dan dia, yakni dia ni maksud huwa di situ iaitu kitab ini. Dan kitab ini yashtamilu akan iaitu mengandungi ala atas muqaddimah. Maknanya ada muqaddimah wa arba'ati aqsam dan 4 bahagi. 1 muqaddimah dan 4 bab dalam kitab kita ni. Dia nak sebut al-awwalu fi usuluddin. Yang pertama, bab yang pertama atau bahagian yang pertama ialah pada menyatakan ilmu usuluddin. Nanti kita dah masuk isi dia. Bab yang mula-mula sekali Syekh akan terangkan pada kita dalam kitab ni ialah ilmu usuluddin dulu. Apa dia ilmu usuluddin? Usul tu maknanya asas, ad-din tu maknanya agama, asas agama. Iaitulah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nak jaga-jaga tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita di akhir zaman ni kita diuji dengan ilmu akidah. Kita diuji dengan usuluddin. Sebab orang kafir apa semua ni pun depa dah tahu dah, dunia ni tak lama dah. Jadi macam mana nak sesatkan manusia ni, nak sesatkan akidah dia. Kalau setakat fiqah dia salah tapi akidah dia betul, masih lagi boleh selamat. Tasawuf dia salah tetapi akidah dia betul, masih lagi boleh selamat. Tapi kalau fiqah dia betul, tasawuf dia betul, tapi akidah dia salah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab dia kafir. Sebab tu kita kena faham istilah. Yang dimaknakan dengan makna baik ialah baik perangainya dan baik hubungannya dengan Tuhan. Itu baru nama baik. Kalau dia baik je dengan orang, suka tolong orang dan sebagainya, tapi dengan Allah dia tak baik. Maknanya dengan Tuhan tak betul. Akidahnya songsang, dia jahat sebenarnya. Jangan kata baik, jahat sebenarnya. Nah, ada contoh kita tengok artis ni suka tolong orang. Nah, tapi baju dedah aurat apa semua sini. Kan? Lepas tu pula tak ikut pula tu, lawan pula hukum Allah. Nah, jadi orang macam ni jangan kata dia ni baik, cuma dia tak ikut hukum Allah je. Baik celah mana gitu. Kan? Dia akidah dulu nak nombor 1. Nak? Akidah tu nak nombor 1. Sebab akidah yang menentukan kita kekal dalam syurga ataupun kita kena humban dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Wa huwal i'tiqadatu wat ta'at. Kemudian yang seterusnya dalam bab usuluddin itu akan diajar pada kita akan i'tiqadat, maknanya pegangan-pegangan. Dia akan ajar kita apa tu pegangan-pegangan dalam agama. Wat ta'at, dan perkara-perkara ketaatan. Wal qismu tsani fil adati. Kemudian pada bab yang kedua itu berkenaan dengan menyatakan tentang adat, yakni pada menyatakan hukum adab. Nanti di dalam kitab ni dia akan cerita tentang adab-adab, adab makan, adab dia merangkumi semua dalam kitab ni. Dia daripada kita adab tidur sampai bangun tidur, lepas tu pergi masjid, balik daripada masjid, makan, minum, sampailah kali tidur balik. Dia akan ajar kita adab tu keseluruhan dalam hidup ni. Semua adab dia ada. Tapi satu kitab lah, maknanya 4 jilid ni lah. Ini pun jilid pertama baru sini. Tak tahulah adab mana kita dapat mengaji ni kan. Tak apalah, pelan-pelan. Baik, itu yang kedua. Wal qismu tsalis, dan bab yang ketiga dia kata fil muhlikati. Dia akan cerita, dia ajar pada kita tentang perkara-perkara yang muhlikat. Apa tu muhlikat? Yakni perkara yang membinasakan segala atau sekalian amal kita, iaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Maksiat ni ada 2. Satu maksiat zahir, satu maksiat batin. Maksiat zahir minum arak, main judi, itu maksiat zahir. Maksiat batin ni apa? Riya, ujub, takabur. Inilah namanya perkara-perkara muhlikat. Perkara yang akan mencedera dan merosakkan amal kita. Amal tu elok dah, tapi bila masuk benda ni jadi rosak. Jadi rugilah, penat ni lah. Penat buat ni. Jadi nak kena jaga sungguh-sungguh. Wal qismur rabi', dan bahagian yang keempat last kali fil munjiyat. Apa fil munjiyat? Pada menyatakan munjiyat, yakni perkara-perkara yang melepaskan daripada yang membinasakan. Tadi dia cerita perkara yang merosakkan kita. Yang keempat dia akan cerita apa perkara yang boleh selamatkan kita pula. Dia bagi ubat.
Dia tak bagi tahu penyakit, kemudian dia bagi tahu ubat dia. Jangan risau. Kalau ada sifat riak, macam mana ubat dia? Tak nak bagi riak. Sebab tu tok guru zaman dulu-dulu, pondok zaman dulu-dulu, tok guru zaman dulu dia kasyaf. Dia boleh kenal anak murid dia. Kan? Dia tengok, dia pandang gitu, dia tahu. Dia kata ni kedekut punya orang ni. Nampak? Lah kali dia minta, dia bagi duit sampai habis kering kawan tu. Kan? Sebab dia nak didik hati tu. Ada yang dia tengok-tengok jenis penakut. Kencing pun ajak orang teman. Kalau ajak duduk luar pintu tak apa, masuk dengan dalam sekali. Punya penakut sangat. Dan macam mana tok guru buat? Tok guru ikat dia kat tepi kubur. Kat seminggu sungguh ni kena ikat tepi kubur. Mula-mula hari pertama menangis-nangis, jerit-jerit menangis. Masuk lepas seminggu, tak ada apa dah. Sebab dia dah jadi berani. Sebab dah ditarbiah. Ada relax aja. Ada jenis anak orang kaya daripada Kuala Lumpur tu, bapak ni hantar masuk pondok. Kan? Jadi biasalah anak orang kaya, handset saja kat 3 keping. Kan? Macam-macam semua kelengkapan di pondok tu lengkap siap semua, dengan laptop, dengan ni, tak macam pondok lah. Kan? Lah kali tok guru scan tengok, aku kata ini banyak sangat bergantung dengan duniawi ni. Dan kali tok kata jom ikut anak ayat. Dia pun ikut. Walak lah arahan tok guru, ikut. Tok guru mengajar sampai jauh kat Perlis. Sampai kat Perlis, habis-habis kuliah, tok guru tinggal dia. Dia kata hang balik pondok. Ambil duit bak sini, handset bak sini. Tak ada apa-apa selain sepinggang. Aku tahu cukup sebulan sampai pondok. Tengok cukup sebulan budak tu sampai. Sampai-sampai hati tak bergantung dah dengan dunia. Sebab apa? Dalam tempuh nak balik tu macam mana? Dengan apa duit tak ada, meminta sedekah. Pakcik, tolong pakcik, saya kena tinggal dengan tok guru ni. Nampak saya tak ada duit nak makan, tolong bagi saya makan sikit. Bagian-bagian lebih pun tak apa. Akhirnya hati tu jadi tunduk. Tak adalah jadi sombong makan sedap-sedap, makan sampai minta-minta orang. Nak tumpang lori orang, tumpang orang ni. Dalam perjalanan tu macam-macam pengalaman dia ajar. Inilah benda-benda, inilah ilmu. Ilmu yang kadang-kadang pengalaman tu tak ada dalam kitab, tapi dalam kehidupan. Itu cara tok guru pondok dulu tarbiyah anak murid. Sekarang buat tengok macam tu, tok guru kena pelempang dengan bapak dia. Wajar punya tok guru ikat anak saya dekat kubur. Kan? Lah kali tok guru kena ikat kat kubur tu. Tak boleh zaman lah ni. Jeling pun habis, kena report polis jeling. Kerana guru menjeling dengan wak muka sehingga melukakan perasaan anak murid. Akta baru pula dah. Habis dah. Ni jadi habis lah. Dan macam mana nak didik? Zaman kita dulu mengaji, kalau kena rotan dengan cikgu, balik tu cover jalan bagi straight. Dalam cover tu pun mak tahu, ayah tahu. Apa jalan sengit tu, ni mesti baru lepas kena rotan dengan cikgu ni. Tak. Mari tengok, dia tambah lagi dulu. Betul tak? Zaman dulu. Zaman dulu serah bulat-bulat pada guru. Yakin guru, ustaz, tok guru, ustaz buatlah macam mana kat anak saya, asal jadi elok, jadi baik, tapi jangan sampai patah je ustaz. Buatlah macam mana pun. Dulu kan. Sekarang bagi-bagi ustaz buat bagi elok, tapi kalau patah ni, kalau anak saya mengadu sakit, ustaz sakit. Dah macam mana? Dah budak tu tak nak ngaji, tak apa, tak nak ngaji pun tak apalah, biarlah. Tak nak semayang, tak apalah, tidur pun tak apa, tak payah semayang, tak apa. Nanti aku kena semayangkan lagi. Dah habislah, nak ngajar pun jadi takut dah. Jadi macam mana ilmu tu nak diperturunkan dengan betul-betul kepada generasi muda pada hari ni? Itu payah dah. Saya sembang dengan ada seorang cikgu, macam tu lah dia kata. Tak boleh Ustaz, cubit pun ada akta dah, tak boleh ni, tak boleh, dikira mencederakan, dikira ini, dikira itu. Habis dah, susah dah sekarang nak mendidik macam mana, nak banding dengan zaman dulu. Sebab tu kita tengok budak zaman sekarang dengan budak zaman dulu beza. Kita jahat-jahat, nakal-nakal kat kita dulu, tapi masih lagi ada kesan. Macam mana tak kesan, kena pelempang dengan cikgu berkali. Maknanya kesan tu, didikan tu, walaupun nampak ianya keras, tapi membentuk hati.
Memanglah hati kita keras macam batu. Kalau duk main sapu-sapu bila nak selesai? Nak bentukkan dia kena ketuk. Kita nak ukir batu tu, kita nak buat jadi dia bentuk segi tepat apa semua, kena ketuk dia, ukir tang. Bukan boleh main ketuk dengan sudu. Mana nak jadi? Samalah. Kereta tu rosak, baru lepas aksiden, kemek rapat. Sampai kat bengkel tu, boleh tak pomen buat balik kereta ni macam asal balik, bentuk dia lawa balik? Boleh, dia kata. Boleh, insya-Allah boleh. Tapi saya nak pesan satu, jangan ketuk kereta saya. Pomen tu pandang atas bawah, dia kata kawan ni mabuk ketum ke benda ni. Nah, ada suruh repair kereta tapi jangan ketuk. Dah aku nak macam mana tiup? Nak buat macam mana nak bagi body tu elok balik kalau tak boleh ketuk? Jadi terpaksa ketuk. Ketuk tu bukan nak merosakkan kereta, nak betulkan kereta yang sudah rosak. Tu samalah. Kita nak didik budak ni, kita rotan dia dan sebagainya, keras pada dia tu sebab nak didik hati dia yang keras. Dia malas mayang. Gitulah. Hari ni tak payah kata macam mana, budak tu saya dah jumpa 2-3 kes dah benda yang sama. Nak cikgu yang mengadu kat saya. Habis-habis kuliah ni kadang ada cikgu, lepas tu sambil-sambil makan dia cerita lah kat saya. Betul lah Ustaz cerita. Dia kata ada suatu orang pelajar tu tak datang sekolah. Lama kat 3 bulan tak datang sekolah. Jadi mulalah bincang dalam mesyuarat guru-guru. Suruhlah pergi cek tengok kat rumah, mana tahu kawan tu sakit ke apa, kita kena ambil tahu dia ni anak murid kita. Tak apalah, guru turun. Cikgu disiplin, guru besar pun semua pakat turun. Turun nampak mak dia tengah siram pokok kat depan rumah. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ni sekian-sekian nama ni anak makcik. Anak saya. Dah dia sakit ke macam mana makcik? Sebab dia 3 bulan dah tak datang sekolah. Dia tak sakit, dia sihat. Lepas tu awak dia tak datang sekolah 3 bulan. Dia tidur. Ada kat dalam tu, tengah tidur. Lepas tu kenapa tak pergi sekolah? Tak boleh cikgu. Kalau saya tegur dia, dia pelempangnya saya. Kalau cikgu nak suruh dia sekolah, cikgu lah kejut sendiri. Kalau kena cikgu yang kena pelempang. Nampak? Jadi nak macam mana? Sebab atas rasa tanggungjawab, cikgu masuk tak? Masuk kejut budak tu terkejut tengok, cikgu sampai rumah saya cikgu datang. Memang dah kamu tak datang sekolah. Makna nak ceritanya sini, mak ayah dia sendiri tak boleh nak kontrol anak. Dah nak macam mana? Padahal tu bukan anak orang lain, anak kandung dia. Anak kandung dia tak boleh nak kontrol. Dah macam mana? Nak cakap macam mana? Jenis mak ayah macam mana macam ni? Atau ada kami di pondok, dia datang. Dia ni kes lain pula. Datang kata, Ustaz, saya nak masukkan anak saya kat sekolah. Boleh. Dia cakap, tanyalah umur berapa. Umur dia muda lagi, baru 13 tahun. Kita kata pondok ni untuk orang dewasa, umur 18 ke atas. Kalau bawah-bawah umur ni, kita takut dia tak dapat nak survive diri dia. Sebab kat sini semua kena berdikari sendiri, makan semua sendiri. Sebab ni pengajian dewasa pondok-pondok ni. Dia cakap, kalau nak ni masuk tafiz lah. Tak boleh Ustaz, dia kata. Dia tak nak mengaji dah. Tak nak mengaji, buat apa? Hantar pondok. Dah, sebab dengar pondok Ustaz ada itik, ada kambing, ada lembu. Jadi dia jaga lembu tak apa dah. La ilaha illallah. Masuk pondok sebab nak jaga lembu. Aduh, betul ni. Tuan-tuan dengar kelakar, tapi itulah realiti dia. Betul dia datang jumpa cakap nak suruh anak dia jaga lembu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah macam mana dah? Sekarang masa kecil tak apalah, dia boleh, mak ayah boleh support. Dah besar nak macam mana nak buat? Kalau dah paksalah. Jangan kira anak saya tak nak mengaji Ustaz. Kenalah paksa. Jangan dengar cakap dia. Inilah Nabi kata dalam hadis. Dulu kita tak nampak benda ni. Sekarang jelas nyata dah apa Nabi kata. Nabi kata akhir zaman seorang ibu, seorang ayah akan melahirkan tuan. Itulah tuan. Kena dengar cakap anak. Anak jadi bos kat rumah. Anak kata A, ayah kena ikut cakap A. Anak kata B, kena ikut cakap B. Kita dulu nak pergi kedai, bukan kedai mahal-mahal, kedai runcit biasa, nak beli bola color Doraemon tu je, gambar Doraemon, nak buat main petang-petang, main dengan adik-adik. Ayah nak bola, itu pun tak cakap lagi, mula-mula main pegang dulu. Ayah tanya benda tu, tak tengok je kata. Takut nak cakap nak tau. Lepas tu pegang bola tu ikut belakang ayah sampai kat tempat bayar.
Dia kata, "Apa ni pegang?" Tak, tahu terpegang. Nak, ayah tanya pun marah. "Nak beli ke?" Nak. Takut dulu dengan ayah kita sendiri. Nak beli bola je. Kalau dia kata tak boleh, kita pun muka muncung. Tak apa muncung, sekejap dalam kereta siap. Masuk kereta, biru kulit ni dia pial. Kan? Balik rumah nangis kat celah sudut seorang-seorang itu, tak ada siapa pun bujuk. Kan? Itu. Tapi bila besar kita faham lah. Zaman sekarang ayah nak tu, kan dah ada ayah nak tu. Okey, baik. Ayah. Beli. Ayah pula ni ikut belakang anak. Ada ayah ni tu namanya ayah Doraemon namanya. Dan wa khatimatin, dan suatu khatimah, yakni kesudahan kitab. Wallahul muwafiq. Jadi semua sekali dia dah rungkaikan mukadimah ni. Dalam kitab ni ada satu pendahuluan mukadimah, kemudian ada 4 bab yang kita cerita tadi, satu-satu bab tu, kemudian satu penutup. Maka lengkaplah sebuah kitab yang namanya Sairus Sadikin. Moga-moga kita dapat belajar, walaupun mungkin nampak raya memang betul juga, mungkin tak habis lah kan, sebab tebal ni. Nampak? Tapi walaupun tak habis, kita dapatlah sedikit sebanyak manfaat di dalamnya, insya-Allah. Tak apalah, walaupun kitab tak boleh habis, tapi telur masin insya-Allah cubakan habis. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak yang kita bahaskan dapat orang cakap apa, kefahaman kepada kita, walaupun tak banyak, dapat sikit pun jadilah, supaya kita faham keadaan kita. Kerana orang yang mengaji dengan orang tak mengaji itu tak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang menuntut ilmu dengan orang tak menuntut ilmu? Kita malam ni sekurang-kurang kita dengar keadaan akhir zaman, anak jadi tuan apa sebagainya, kita ambil iktibar dan kita cuba train keluarga kita cara yang terbaik, insya-Allah. Jadi situ supaya kita tak jadi macam orang yang jahil, orang yang tak tahu hal-hal agama. Sedangkan Nabi dah khabar kat kita 1400 tahun yang dahulu dah. Nabi maklum dah kat kita supaya kita bersedia menghadapi keadaan tu. Jadi kita ambil iktibar dan apa saja yang kita kongsikan bersama tadi, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal as-solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.